Terima kasih kerana singgah di channel Mindapedia. Kali ini Mindapedia akan membawakan anda 5 pembunuhan yang berlaku di Malaysia yang masih kekal misteri sehingga ke hari ini. Bukan sahaja mangsa diperlakukan dengan kejam, tetapi pembunuhnya tidak ditemui dan tidak mendapat balasan yang setimpal. Sebelum kita mulakan, support kami dengan like, share dan subscribe Mindapedia channel untuk konten-konten yang menarik dari kami. Follow juga kami di Twitter seperti yang tertera. Pada 20 Ogos 2007, seorang kanak-kanak, adik Nurin Jazlin Jazimin yang berusia 8 tahun ketika itu menuju ke sebuah pasaraya berdekatan rumahnya untuk membeli klip rambut sebelum dia dilaporkan hilang. Dia diculik dan dibawa masuk ke dalam sebuah van berwarna putih di Wangsa Maju. Kehilangan kanak-kanak itu mendapat liputan media yang luar biasa, hinggakan nama dan mukanya boleh dikatakan tersemat di fikiran setiap rakyat Malaysia pada ketika itu. Ratapan sedih keluarga yang mengharapkan dia pulang ke pangkuan keluarga telah menyentuh hati ramai pihak, di mana rakyat Malaysia terus memanjatkan doa supaya dia pulang dengan selamat. Sebulan selepas itu, seorang kanak-kanak dijumpai mati dalam keadaan tanpa seurat benang di dalam sebuah beg gym di Petaling Jaya. Keluarga Nurin gagal untuk membuat pengecaman mayat akibat kecederaan teruk yang dialami mangsa. Namun, ujian DNA mengesahkan mayat tersebut adalah Nurin. Apa yang memeranjatkan, timun dan terung telah ditemui di dalam kemaluan mangsa. Sangat kejam. Rakaman kamera litar tertutup telah memberi sedikit sebanyak maklumat berkenaan suspek yang membuang beg tersebut. Ini telah membawa kepada penangkapan 4 lelaki dan seorang wanita warga Indonesia. Tetapi disebabkan kekurangan bukti yang kukuh, mereka telah dilepaskan. Malaysia digemparkan sekali lagi dengan berita kehilangan seorang kanak-kanak perempuan tatkala berita kematian adik Nurul Jazlin masih hangat diperkatakan. Kanak-kanak yang dimaksudkan itu ialah adik Syalini Muhammad Nasha yang dilaporkan hilang pada 9 Januari 2008. Pada hari kejadian, Syalini yang berusia 5 tahun ketika itu bermain di taman permainan di kawasan rumahnya di Taman Medan Petaling Jaya bersama kakaknya sebelum dia didapati hilang. Masyarakat mula memandang serius laporan tersebut apabila wujud watak lelaki kucing setelah suspek dikatakan meminta mangsa mencari kucingnya yang hilang. Kehilangan Syalini terus menjadi isu hangat dalam media tempatan apabila kes itu timbul ketika kes kehilangan Nurin Jazlin Jazimin masih lagi panas. Polis yang meneruskan siasatan dilihat semakin dingin dan kehilangannya masih lagi tidak diketahui hingga ke hari ini. Malaysia juga telah digemparkan dengan berita kematian seorang bekas ratu cantik Jane Pereira Senapa yang juga seorang guru dipercayai telah dibunuh. Kejadian yang berlaku pada 6 April 1979 itu telah menemui mangsa dengan kesan tikaman di tubuhnya di dalam sebuah kereta bersama dengan abang iparnya, Kartigesu Sivapakiam. Kejadian yang berlaku pada 6 April 1979 telah menemui mangsa dengan kesan tikaman di tubuhnya di dalam sebuah kereta bersama dengan abang iparnya, Kartigesu Sivapakiam, yang ketika itu tidak sedarkan diri. Mereka ditemui di tepi lebuh raya Persekutuan berhampiran selekor menghala ke lapangan terbang Subang. Mangsa dikatakan telah menjalinkan hubungan dengan abang iparnya setelah 4 bulan kematian suaminya. Pada masa yang sama, Jane juga dikatakan telah bermain cinta dengan seorang doktor yang sudah berkeluarga bernama Dr. Narada Warna Surya yang berasal dari Sri Lanka. Pembunuhan ini dipercayai akibat cinta tiga segi yang dijalinkan mangsa, yang membuatkan abang iparnya Kartigesu cemburu dan membunuh mangsa. Ia juga membuatkan Kartigesu adalah suspek utama kes pembunuhan itu. Ketika kejadian, Kartigesu berulang kali menegaskan dia pergi membuang air kecil sebelum dipukul dari belakang hingga tidak sadarkan diri. Tetapi melalui siasatan yang dilakukan, pihak polis membuat spekulasi bahawa motif sebenar pembunuhan adalah disebabkan Kartigesu cemburu pada hubungan cinta yang dijalinkan di antara Jane dengan Dr. Narada. Selepas 38 hari perbicaraan, mahkamah memutuskan hukuman gantung sampai mati ke atas Kartigesu. Namun, tiba-tiba salah seorang saksi kes, Jaya Tilaki, telah mendakwa segala keterangan yang dikeluarkannya untuk kes itu kebanyakan adalah tidak benar dan hanya menipu. Lalu dia telah disumbat ke dalam penjara untuk tempoh 10 tahun disebabkan keterangan yang menipu itu. Tetapi, mati 2 tahun selepas memulakan hukuman. Manakala Kartigesu pula telah dilepaskan dari pertuduhan berat kes bunuh Ratu Cantik itu.
Norita Samsudin yang berusia 22 tahun ketika ditemui mati merupakan seorang anak gadis yang berasal dari negeri utara tanah air yang mencuba nasib di kota raya Kuala Lumpur. Mempunyai susuk tubuh yang menarik, dia dikatakan menerima beberapa tawaran sebagai peragawati namun menolaknya apabila dia ketika itu bekerja sebagai eksekutif pemasaran di Transpro Sdn Bhd. Pada 5 Disember 2003, Norita dijumpai mati oleh dua rakan serumahnya di dalam bilik di sebuah pangsapuri mewah di Seri Hartamas, Kuala Lumpur. Mangsa dijumpai dalam keadaan tidak berpakaian dan tangannya diikat menggunakan baju dalam dan beberapa wayar. Tiada sebarang tanda dia dicederakan kecuali kesan cekik di lehernya dan beberapa cebisan baju di dalam mulutnya. Siasatan polis telah menemui 3 DNA yang berlainan dan salah satu daripadanya adalah milik Norita dan satu lagi milik teman rapatnya, seorang jurutera bernama Hanif Basir. Hanif Basir kemudiannya ditahan dan dituduh membunuh mangsa. Hanif dipercayai orang terakhir yang menjumpai Norita pada malam tersebut dan pihak pendakwaan cuba membuktikan dia adalah orang yang terakhir menjumpai mangsa ketika mangsa masih hidup. Bagaimanapun, semasa perbicaraan berlangsung, dipercayai ada orang lain telah melawat Norita selepas Hanif. Pertuduhan terhadap Hanif dilihat terlalu lemah. Hanif dibebaskan selepas timbulnya teori konspirasi berkaitan kehidupan sosial Norita selama ini. Mungkin segala yang benar telah dikuburkan bersama Norita. Bukti tidak cukup kuat untuk menyabitkan Hanif adalah orang terakhir yang berjumpa dengan Norita dan melakukan jenayah itu. DNA yang ketiga juga masih tidak dapat dipastikan lagi siapa pemiliknya. Tan Sri Abdul Rahman Hashim telah dilantik sebagai Ketua Polis Negara ketiga. Ketika Abdul Rahman berada di dalam kereta menuju ke Bukit Aman, kereta yang dipandu Sarjan Omar Yunus yang melalui Jalan Tun Perak telah dihujani beberapa das tembakan. Dua penyerang yang tidak dikenali telah melepaskan 11 das tembakan pada kereta tersebut, di mana 7 das terkena Ketua Polis Negara itu. Pada masa itu, Malaysia sedang berusaha menentang kebangkitan kuasa subversif yang datang dari kalangan ahli komunis. Dipercayai bahawa pemimpin Parti Komunis Melaya, Chin Peng, yang mengeluarkan arahan membunuh Ketua Polis Negara itu. Bagaimanapun, ia tidak berjaya dibuktikan di mahkamah. Pada 1975, dua orang lelaki, Lim Wun Fong dan Eng Fo Nam didapati bersalah membunuh Ketua Polis Perak, Tan Sri Hu Chung Kung di Jalan Ashby di Ipoh. Kemudian timbul teori bahawa kemungkinan penyerang tersebut adalah orang yang sama menyerang Abdul Rahman, walaupun tiada bukti yang kukuh. Lim dan Eng telah dihukum mati pada tahun 1978 di bawah Ak Keselamatan Dalam Negeri (ISA). Hingga ke hari ini masih tidak diketahui adakah benar mereka berdua pembunuh upahan yang membunuh Tan Sri Abdul Rahman.